Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan bersembang sikitlah mengenai kisah-kisah lama, iaitu ketika mula-mula bertugas di penjara. Saya mula melaporkan diri di penjara Taiping waktu itu tahun 1985. Okey, saya mula bekerja di penjara Taiping pada umur lebih kurang 26 tahun lah. Hampir 26 tahun. Saya tidak terfikir bahawa sebagai graduan ekonomi akan bekerja sebagai pegawai penjara. Pada saya, kalau sudah menjadi graduan ekonomi, biasanya kita akan bekerja sama ada di jabatan, kalau dengan kerajaan mungkin di jabatan audit ataupun lembaga hasil dalam negeri ataupun Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan ataupun juga di sektor ekonomi. Jadi memandangkan pada tahun 1984-85 itu boleh dikatakan masalah mendapatkan pekerjaan. Jadi kerajaan pada ketika itu melancarkan operasi isi penuh. Maknanya mana-mana graduan bolehlah mengisi borang melalui SPA, itu operasi isi penuh. Jadi saya terus mengisi borang tersebut memohon kerja, dan pada saya tidak kisahlah apa pekerjaan yang ditawarkan kepada saya terlebih dahulu, itulah yang saya pilih. Dan saya dipanggil interview oleh SPA, antaranya ialah jawatan penjara. Dan bila saya hadir interview, Alhamdulillah berjaya dan saya dikehendaki melapor di Taipei. Saya rasa terkejut jugalah bekerja dengan banduan yang bekerja di penjara yang berdepan dengan banduan. Tetapi lama kelamaan tu sudah menjadi kebiasaan, kerana kita selalu berdepan dengan pelajar, tiba-tiba berdepan dengan orang salah dengan banduan, iaitu yang terlibat dengan pelbagai kesalahan, dan paling banyak waktu itu ialah kesalahan dadah dan juga kesalahan jenayah seperti membunuh, mencuri dan mencolek. Yang saya nak kongsikan adalah di penjara Taiping ada hukuman gantung, dan saya pertama kali dikehendaki hadir untuk pelaksanaan hukuman gantung. Jadi sebelum tu saya tanyalah pegawai senior bagaimanakah banduan digantung dan apakah fizikal orang kalau kena gantung. Mereka menyatakan bahawa biasa je lah, tak adalah lidah berjelek ke lidah panjang ke apa, itu biasa. Jadi saya pun tak adalah nak fikir-fikir panjang apa. Saya kira jawapan mereka tu adalah jawapan yang ya benar-benar betul. Walaupun sebenarnya mereka tidak mahu cerita yang sebenar kerana takut saya terkejut. Jadi mereka menceritakan tak ada apalah. Pada hari Jumaat pagi itu saya sudah bersiap, dan sebelum subuh saya pun ke penjara Taiping. Saya tinggal di quarters penjara ke. Saya masuk ke pintu, dan
uh, apabila hukuman dilaksanakan, waktu itu ialah tukang gantungnya ialah arwah Tuan Latif Hussein dan rakan-rakannya. Dan pengarah waktu itu ialah Datuk Nik Arifin, dan juga arwah. Selepas saja hukuman gantung dilaksanakan, gantung ni dia makan masa yang sekejap je lah. Jadi kita keluarkan banduan yang akan dihukum gantung dari bilik akhirnya tu, bilik akhir, bukan bilik akhir, bilik menunggu untuk digantung. Bilik akhir di tempat lain, bilik menunggu untuk digantung adalah tempat lain. Jadi bila kita bagi peluang mereka bersembahyang, selepas dia bersembahyang, bagi dia peluang berdoa sekejap, kemudian kita buka sel tu, kita terus tutup kepalanya, bawa jalan dengan secepatlah. Kalau boleh tidak, daripada tempat selnya ke tempat untuk digantung tu, kalau boleh jangan lebih daripada 30 second lah, 30 saat. Terus masuk, pasang tali dengan dihadir oleh pengarah bagi segena mengatakan kau okey. Biasanya dia tunjuk jari macam ni lah, kan? Dan disaksikan oleh magistrate, doktor dan pegawai penjara, termasuk timbalan penguasa dan ke atas masuk saya lah. Sebaik saja digantung, tali yang digantung tu bukan diletak di belakang tu, dia akan letak di sebelah sini, sebelah kiri ni. Jadi sebaiknya sahaja tu digantung, dia ada satu macam nut copper lah, dibuat daripada tembaga. Jadi dirapatkan ke leher ni, dan sebesarnya gitulah, lebih kurang bulat, ditolak. Jadi bila papan yang dia pijak tu terbuka, badannya jatuh, dan di sini tu dia patahkan leher sini lah. Jadi cepat dia meninggal dengan cepat. Dia tidak lemah, dia mati kerana patah. Orang Kelantan kata sini macam ada mok punah. Mok punah ini kalau dah jatuh, dah patah, matilah. Sebab tu kalau kita hati-hati, kalau bergaduh apa, kalau nak pukul anak, kena apa, nak tumbuk, jangan tumbuk ke kawasan sini. Sebab kalau kena dia punya tempat tu, dia boleh mati dengan segera lah, tambah benda yang keras. Okey, bila ni magistrate pun tengok ni, dia kita akan turun ke bawah. Kita akan turun bawah. Jadi saya pun turun, saya pun tengok. Sebelum turunkan mayat tu, kita untuk keluarkan daripada tali. Jadi saya pun ternampak lah. Saya ternampak sebab waktu mula-mula banduan, banduan yang mula-mula saya lihat tu, dia punya penutup muka tu terangkat sikit ke atas. Jadi saya nampak dia, lidah dia tu terjeler keluar. Tapi tak panjang sangat, tapi agak panjang jugalah. Tapi tak adalah sampai ke sini, lebih kurang ke sinilah. Saya pun terkejut sungguh. Kalau orang sekarang ni, budak-budak sekarang kata terkejut gila lah. Sebab ekspektasi saya, kalau orang kata kalau kena gantung ni wajahnya biasa lah. Tapi yang saya lihat tu, lidah terkeluar juga agak ni juga, agak panjang jugalah. Saya pun terkejut. Dan terus seperti darah tu di lutut tu macam menggigil lutut. Sebab saya tak sangka, orang sini kata tak ada apa, wajah dia steady je. Tapi kebetul memang steady pun sebelum ini cerita yang ni lah. Sebab saya tengok lagi beberapa kali, dan memang wajah-wajah pun
okey lah, bukan semuanya lidahnya terjelik, tapi yang first tu memang terjelik keluar sedikit, jadi itu mengejutkan saya. Dan saya tengok pun yang digantung di Taiping lah paling banyak, campur di Pudu, campur juga di mana di Pudu, di Kajang. Jadi keseluruhan saya tengok orang yang kena gantung lebih kurang lah 30 orang. Cuma saya ceritakan ialah pengalaman yang pertama. Jadi menggigil lutut. Kemudian dibawa turun bila HA, MA lah sekarang mengesah ataupun doktor kalau ada, tapi biasanya yang hadir waktu itu ya MA hadir mewakili doktor. Dan kalau doktor lah akan mengesahkan bahawa banduan tu meninggal, dan magistrate pun buat laporan meninggal lah sebagai bukti bahawa kita dah melaksanakan. Kemudian dia ada ambulans menunggu ke apa, jadi kita ambulans pun hantar ke hospital. Jadi saudara mara pun akan ambil lah, akan ambil mayat di hospital. Okey, inilah pengalaman saya yang pertama lah melihat banduan dihukum gantung. Sekian, terima kasih.